Saya ingat dia budak baru. Kan, tak apalah kita mula daripada mula. Pertama sekali, antum ni datang sini nak buat apa? Belajar apa? Ha? Al-Quran. Ya ke? Semua ni datang sini sebab nak belajar Al-Quran. Betul? Hidayat nak belajar apa? Ha. Tak tahu. Ha, kena tahu. Hidayat sekarang Hidayat cakap, saya datang nak belajar kalam Allah, Quran. Saya nak belajar Quran. Cakap. Saya cakap lah, ikut je. Boleh kan? Ha, nak belajar Quran. Okey. Jadi nak belajar Quran, salah satu dia kita nak belajar baca Quran. Semua dah pandai baca kan? Betul tak? Dah pandai baca Quran. Lepas tu kita nak terjemahkan Quran. Sebab apa? Kita nak kena faham yang kita baca tu apa. Okey? Kita nak kena faham yang kita baca tu apa. Jadi Quran ni turun macam nak ajar kita nak buat sesuatu. Okey? Siapa suka baca buku? Siapa suka baca buku cerita? Angkat tangan. Haris suka baca buku cerita? Ha, Hasan suka baca? Buku cerita apa? Sejarah. Ha, sejarah pasal apa? Nobel sejarah Islam. Masya Allah. Ha. Kalau Hasan baca buku Nobel sejarah tu, Hasan cuma baca je, tapi Hasan tak tahu apa benda cerita dalam. Hasan rasa Hasan boleh baca tak? Seronok tak baca? Tak seronok kan? Mesti nak tahu cerita dia, betul tak? Ha, okey. Sekarang ni Quran. Quran pun sama. Quran ada kisah, ada cerita. Ada panduan, ada perintah, ada larangan. Jadi sebenarnya keseronokan baca Quran sebenarnya adalah lahir sebenarnya daripada apa? Bila kita faham, lebihlah seronok. Tapi Quran berbeza sikit daripada buku cerita tadi. Kadang-kadang baca Quran walaupun belum faham lagi pun kita rasa seronok tak? Banding dengan baca buku lain. Pun dah seronok. Itu namanya mukjizat tu. Dan yang menambah seronok sebenarnya apa? Bila kita tahu yang kita baca tu apa. Cumanya Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu kita kena belajar terjemahan. Kita kena alihkan bahasa kepada bahasa kita lah. Sebab kita orang Melayu. Maka daripada bahasa Arab, kita kena cuba usaha untuk alihkan dia melalui bahasa Melayu. Itu nama dia terjemahan. Faham? Ha, terjemahan. Jadi hari ni kita tengok, kita nak mula baliklah daripada mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa cuba sebut? Hidayat cuba baca. A'udzubillahi minasyaiton. Masya-Allah, semua boleh. Cuba ramai-ramai. Sebut kalimah tu. A'udzubillahi. Okey. Jadi ini kita nak terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi semua ni ada makna-makna dia. Apa makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni? Okey, nanti kita tengok Jadi kita nak terjemah ni satu-satu kalimah ni. Cuba baca. A'udzu bi Allahi min asyaitani ar-rajimi. Kita baca satu-satu. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni pun satu. Satu apa? Satu apa? Ayat. Ni satu ayat. Bila kita baca a'udzu, ni satu apa? Bahasa Arab sebut kalimah. Boleh? Hasan boleh dapat tak? Ni satu apa? Cuba sebut. Ni satu kalimah. Kalau semua ni satu ayat.
Cuba. Hidayat. Yang ni satu apa? Kalimah. Sebut. Kalimah. Kalau kita baca semua banyak ni semua ni, nama dia satu ayat. Ulang balik. Satu kalimah. Kalau banyak, satu ayat. Okey. Baik. Jadi kita terjemah satu kalimah, satu kalimah. Okey, cuba kira. Dalam ni ada berapa kalimah, Hasan? 5 ke? Cuba kira betul-betul. Tengok balik. Ustaz potong tu kan? 6. Nampak? Haris, ada berapa kalimah? Cuba kira. 6 Kalimah pertama apa? Baca. Ya, kalimah kedua. Kalimah ketiga. Kalimah keempat. Kalimah kelima. Kalimah keenam. Nampak ada 6 kalimah. Okey? Baik. Tapi 6 kalimah, kalau terjemah bahasa Melayu 6 kalimah ke? Gagap berapa kalimah? Dia tak semestinya 6. Tersilap jadi banyak. Bahasa Arab 6 kalimah je. Bahasa Melayu berapa kalimah gagak ni nanti jadi? Jadi banyak. Tengok Ini berapa kalimah? A'udzu ni? Satu je. Nampak? Ni satu kalimah je. Tapi kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, apa makna a'udzu? Kamarul? Aku berlindung. Berapa kalimah ni? 1, 2. Jadi satu kalimah Arab bersama dengan 2 kalimah bahasa Melayu. Okey. Jadi maknanya a'udzu maknanya aku berlindung. Okey. Jadi ikut je Ustaz ni terjemah dulu. A'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung. Cuba apa ni Mustafa baca. Sebut balik. Husin. Cuba dek. Ikut Ustaz. A'udzu aku berlindung. Hidayat dah boleh baca lah? Belum. Okey, tak apa. Hidayat ikut Ustaz je. Kalau boleh ingat, ingat. Kalau tak boleh ingat, tak apa. Kan? Hasan? Haris? Marul? Arif? Amar? Okey. B. B mana ni apa? Dengan ke kepada? Kepadalah. B ni maknanya kepada. B makna dia apa? Kepada. Allah nak terjemah tak? Siapa tak tahu makna Allah? Apa makna Allah? Nak sebut apa? Kamu apa nak sebut apa? Nak terjemah apa? Allah juga kan? Allah juga. Allah lah. Ada juga yang sama dah. Tak payah susah dah. Min daripada. Daripada. Syaitan ni senang aja. Syaitan juga. Ar-rajimi yang ni jadi lain sikit. Tapi sama rajim, rajam sama kan? Rajim, rajam yang direjam. Jadi ni ada berapa kalimah kita jadi tambah 2 lah. Ni 2, ni tambah 2. Jadi ada 8 kalimah tambahan. Jadi kita terjemah. Cuba terjemahkan. A'udzu aku berlindung kepada Allahi Allah min daripada asyaitani syaitan ar-rajimi yang direjam. Jadi makna dia bila sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa dia? Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Okey.
Jadi kita kena berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam ni sebelum nak baca Quran. Sebelum kita nak buat apa-apa pun, sebelum kita nak buat baik ke, kan, nak buat apa-apa kebaikan, antaranya juga kita kena baca ni, aku berlindung. Sebab apa? Kita kena lindung kepada Allah. Sebab bila kita nak buat sesuatu, ada makhluk yang tak suka, yang iri hati, dengki dengan kita. Faham? Bila kita nak buat baik, Allah nak bagi kita nikmat. Jadi ada makhluk yang kita tak nampak, dia memang sangat tak suka kita dapat nikmat. Dia memang sangat dengki dengan kita. Faham? Jadi dia dah memang musuh kita. Jadi kita kena jadikan dia memang musuh betul-betul. Sebab musuh ni dia bukan macam pencuri kat luar rumah. Pencuri musuh tak bila masuk rumah? Dia bawa senjata, musuh kan? Takut tak dengan pencuri? Betul tak? Siapa kalau pencuri nanti dia okey je? Siapa pernah pencuri masuk rumah? Pernah? Apa buat? Dia hilang? Awak masa tu cari dia ke, takut ke apa? Daripada kecil? Masa kecil lah. Kadang-kadang kalau pencuri masuk, kita nak buat apa? Kalau nampak dia tu, katok dia ke, kita senjata juga, kita buat apa? Lawan lah kan? Ush. Apa? Hidayat? Kalau pencuri tu pegang handphone, kena jatuhkan handphone. Kenapa nak jatuhkan handphone? Ibu? Pencuri selalu tak bawa handphone. Pencuri dia bawa pisau ke, bawa apa-apa lah. Sebab dia nak curi kita. Dia nak curi kopiah Hidayat ke. Oi, habis. Betul tak? Hidayat nak buat apa? Hidayat nak buat apa kalau nak curi? Biar je ke? Suka tak dengan dia kalau macam tu? Suka tak orang yang nak curi ni? Ke kita tak suka? Dia jadi kawan kita ke jadi musuh kita? Musuh, betul tak? Kan? Mana lagi bahaya, pencuri ke syaitan? Mana lagi bahaya, pencuri ke syaitan? Kenapa? Kalau pencuri, dia boleh buat apa kita? Curi barang kita kan? Lepas tu barang kita hilang, kita sedih tak? Sedih. Paling teruk sekali pencuri boleh buat apa? Bunuh kita, lepas tu kita pun mati. Betul? Mati sakit tak masa nak kena bunuh tu? Sakit? Bila dah mati sakit tak? Bila dah mati sakit tak? Tak sakit, cuba tanyakan mayat, sakit tak? Tak sakit. Jadi dah mati tak sakit kan? Okey, syaitan dia boleh buat apa? Dia boleh curi tak? Dia buat apa? Dia curi juga tu Dia curi iman kita kan? Dia hasut kita. Lagi dia boleh buat apa? Paling dahsyat sekali, apa dia buat? Dia hasut sampailah akhirnya kita pun mati kan? Lepas tu dia boleh buat kita jadi apa? Ni yang paling bahaya ni, kita patut takut ni. Ada orang, dia ramai orang takut dengan pencuri tau. Takut dengan orang jahat kan? Tapi dia tak takut pun syaitan. Syaitan kawan dia relax je. Faham? Terbalik awak ni takut dengan pencuri, lebih takut daripada syaitan. Sebenarnya kita paling takut dengan syaitan sepatutnya. Tapi syaitan relax dengan duduk di sebelah kita. Kita pun kawan dia. Kita tak sedar pun jadi kawan kita. Sedangkan yang musuh paling bahaya syaitan lah. Sebab apa? Dia bukannya curi kita, boleh curi kita. Dia lebih daripada itu Kita mati, bahkan tak selesai lagi kita mati. Apa dia buat sampai? Sampai apa? Ni Allah cakap. Nampak? Kita nak tahu tentang syaitan, siapa yang boleh beritahu kita? Kita ke? Nampak tak? Tak nampak? Siapa yang cakap kat kita? Allah cakap. Allah cakap kita. Cuba tengok. Surah 37 ayat 6. 35 ayat 6. Surah 35 ayat 6. Ada Quran terjemahan tak? Ustaz tulislah. Tak. Saya dah usah. Tapi tak ada terima kasih. Banyak ada doa tu dah. Sana yang usah.
Dah. Dah. Ada Quran. Tak apa, kita kat depan. Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Siapa bagi tahu kita tentang syaitan? Allah je yang boleh bagi tahu kita. Jadi kalau anda tahu tentang syaitan, kena tanya pada siapa? Tanya pada ustaz ke tanya pada siapa ni? Tanya pada Allah lah. Allah jawab tak? Bila kita tanya dengan Allah, Allah jawab tak? Allah jawab. Kat mana jawapan Allah? Dalam Quran lah. Dapat? Tak apa, kalau tak boleh tengok ke depan. Tengok muka ustaz. Boleh tengok muka ustaz. Okey, jadi kalau kita nak tahu tentang syaitan, tanya siapa? Tanya Allah. Muka surat berapa? 435. Ada? Hasan? Semua boleh baca kan? Haris boleh baca? Haris dah boleh baca novel tadi. Haris pula, Hasan dah boleh baca. Mustafa boleh baca kan Mustafa? Sikit-sikit. Kalau tak boleh tak apa, ikut sini. Yang mana boleh baca boleh tengok. Tak boleh tak apa, tengok ke ustaz. Tengok ustaz tu tolong terjemahkan. Okey. Ingat, ulang balik. Surah berapa ni? Jadi kalau tanya syaitan tu apa benda, apa kerja syaitan, kita tanya, Allah bagi jawapan. Ni jawapan Allah bagi Jadi jawapan bila kita masuk kita tanya Allah, bukan kita tanya Allah, bukan. Seolah kita bertanya kepada Allah. Manusia ni begitu sebenarnya. Dan Allah telah jawab tak semua persoalan kita? Dah, kat mana? Quran. Tapi manusia cari tak Quran? Manusia cari tak Quran? Sebab itulah akhirnya tengok semua hidup manusia masalah. Daripada keluarga, rumah tangga ke, semua sekali, kalau kita tak tengok jawapan Allah, sebab tu hidup kita masalah. Sedangkan Allah dah bagi jawapan dia semua yang ada dalam Quran. Okey. Tak apa, Mustafa tak apa pun. Tak payah tak apa. Mustafa tengok depan ni. Yang mana boleh baca tengok. Sebab nanti ganggu lambat. Tak boleh, tak apa. Mustafa tu tak payah. Tak apa Yang mana boleh baca je. Okey. Tengok surah berapa ni? 35 ayat. Surah 5 surah apa? Fatir. Cuba baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, terjemahkan Inna apa? Sesungguhnya syaitan itu. Jadi, tengok ayat ni Quran ni dia mula dengan sesungguhnya ni. Maknanya kan nak suruh apa? Betul-betul lah. Kalau ustaz kata dekat Kamarul, apa ni, pergi mandi kan? Pergi mandi. Nanti kalau tak mandi nanti ustaz rotan nanti kan? Ataupun Kamarul mandi. Kalau tak mandi sesungguhnya nanti ustaz rotan. Mana takut? Kan dia ada taukid, dia ada kat situ sikit. Jadi Allah kata ni, jaga-jaga ni. Sesungguhnya syaitan lakum untuk kamu. Syaitan ni untuk kita. Ya ke? Untuk kamu ni. Maknanya apa? Memang Allah jadikan dia, memang itu musuh kita. Aduun, musuh. Okey? Syaitan ni untuk kamu adalah musuh. Faham tak? Faham? Kalau pencuri tadi musuh tak? Ya ke? Boleh tak pencuri jadi kawan? Boleh. Berapa ramai yang pencuri jadi kawan lepas tu? Kalau jadi baik kemudian kan? Syaitan ni maknanya kemungkinan tak dia jadi kawan. Ada tak kemungkinan? Ni ada tak kemungkinan syaitan ni nanti satu masa jadi kawan? Ada tak? Tu siapa nama? Adik belakang apa? Kakak. Ada tak kemungkinan syaitan jadi kawan? Tak ada. Pencuri mungkin akhir mula jahat dia mencuri, akhirnya dia jadi baik, jadi kawan pula.
dia pula bagi balik barang tu lebih lagi. Boleh jadi macam tu kan. Tapi ni kata ni, syaitan untuk kamu adalah musuh. Maknanya apa? Dia tak ada lain lagi dah. Memang dia musuh kita saja. Faham? Tapi kita lebih takut dekat pencuri kan? Musuh lagi. Sedangkan ni, maka Allah kata fattahizuhu. Jadikanlah dia syaitan tu apa? Musuh. Siapa yang suruh kita jadikan syaitan musuh? Allah. Kenapa Allah suruh jadikan syaitan musuh? Haris. Sebab? Jawab Cuba fikir. Kenapa Hasan Allah suruh syaitan jadi musuh? Jawab je, Ustaz tak kisah jawapan. Cuba. Hidayat ada jawapan. Kenapa Allah suruh kita jadikan syaitan ni musuh kita, jangan kawan dengan syaitan? Kenapa? Ayolah, kenapa? Dia suka kacau. Logik kan? Dia kacau kita. Mana dia kacau? Tak nampak pun. Dia kacau apa? Dia kacau hidayat macam mana? Ada? Tu pun, tak apa. Biar hidayat cakap. Jangan buat macam tu. Jangan pukul kepala. Jangan. Husin? Sebab apa? Bagi jawapan je. Sebab apa? Kita kena jadikan syaitan musuh. Allah suruh ni. Jadikan dia musuh. Kenapa? Ya, itu jawapan yang kira orang kata checkmate lah kat ustaz dah. Lagi yang lain? Mustafa ada? Apa? Kuat sikit. Mengingkari kata-kata Allah. Itu diajak lah. Okey, jadi ni betul innama yang Allah jawab ni, macam Husin sebut tadi innama yad'u, sesungguhnya dia lain apa? Yad'u apa? Dia suruh dakwah. Syaitan pun dakwah juga. Faham? Dia suruh, dia ajak hizbahu, dia punya pengikut dia punya golongan-golongan dia. Ajak apa? Allah tak sebut pun ajak apa. Nampak tak? Dia ajak golongan-golongannya. Itu je. Apa cara dia ajak untuk apa? Wah, tak tahu. Luas makna kan? Semua dia ajak kita untuk apa ni? Malas. Ajak kita menipu. Ajak kita jadi sombong. Ajak kita untuk malas baca Quran. Ajak kita untuk derhaka kat ibu bapa. Faham? Ajak kita macam-macam lagi kan? Ajak kita nak main je supaya tak ingat yang kita nak mati. Itulah syaitan. Dan semua itu akhirnya menjadi sebab untuk apa? Inilah misi utama dia. Dia ajak macam-macam, tapi tujuannya sebenarnya satu je. Apa dia? Tadi pencuri datang, tujuannya satu je. Apa? Dia buat macam-macam. Dia boleh pecah rumah, dia boleh itu kan. Tapi tujuannya satu je. Dia nak apa? Dia nak ambil barang kita je. Kalau terdesak boleh bunuh kita. Tapi dia dapat barang, dah lah. Syaitan tak dia buat apa? Dia tak nak kita ni pun. Sebenarnya dia nak apa? Mati pun dia bukan nak bunuh kita, tak. Dia nak apa? Kita pastikan kita semua masuk neraka. Ni yang paling bahaya sekali. Masuk neraka ni tak mati dah. Kena bakar je sampai bila-bila. Nak tak? Siapa nak? Ada orang nak kena bakar je sampai bila-bila? Tak nak kan? Inilah yang lagi bahaya. Kan? Lagi bahaya daripada pencuri tadi. Sebab itu kita jadikan ni musuh yang paling dahsyat sekali. Masalahnya musuh ni nampak tak? Nampak? Tu yang masalah. Tak nampak. Jadi kalau tak nampak, siapakah yang boleh lindung kita yang tak nampak ni? Siapa? Ayah kita boleh? Mak kita boleh? Mak boleh? Ustaz boleh tak? Ustaz boleh tolong lawankan syaitan? Siapa boleh tolong lawankan syaitan? Selamat kita daripada syaitan. Siapa? Allah lah. Sebab apa Allah boleh? Sebab dia yang cipta syaitan tu. Dia tahulah. Yang cipta lah yang boleh kawal apa yang dicipta. Betul? Cuba buka lagi satu surah ni. Surah 4 ayat 48. Surah 4 ayat 48. 4. Apa ayat dia? Betul ke surah tu? 48 ke 45? 45 kot. 45. 45. Ayat atas sekali kan? Muka surat berapa? 6. Tengok Allah kata apa? 86. Daripada Quran, surah
Muka surah 86. Wallahu kan. Allah kata apa? Cuba baca ayat tu. Wallahu bi ikum. Kemudian wa kafa billahi waliyan. Waliyan wa kafa billahi nasiran. Wallahu a'lamu bi a'daikum. Jadi Allah kata apa ni? Senang je ni terjemah dia kau. Wallahu apa? Dan Allah, tengok betul-betul. Wallah, cuba baca. Wallahu dan Allah lebih mengetahui siapakah musuh-musuh kamu. Allah lebih tahu siapa musuh kita. Siapa musuh kita tadi? Jadi siapa yang tahu syaitan, yang nampak syaitan, yang tahu syaitan tu kat mana, yang tahu syaitan tengok apa, siapa? Allah. Boleh? Jadi Allah kata kat sini, Allah yang tahu musuh-musuh kamu, maka apa? Wa kafa billah. Wa kafa mana? Cukuplah Allah. Okey? Cukuplah siapa? Allah. Jangan tak cukup pula. Sebab tu kita cukuplah Allah maknanya apa? Ni cukup. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan pergi buat lain pula. Pergi ustaz nak jampi ke apa-apa. Cukup sebenarnya kita ni berlindung dengan Allah. Orang lain tak mampu lindung, dia cuma boleh baca je pun. Itu pun belum tentu dia boleh baca tu makbul lagi. Awak baca dan yakin dengan Allah. Sendiri baca. Jangan harap orang. Sebab apa? Sebab apa tak boleh harap orang? Sebab Allah kata Allah je, cukup dia je. Kenapa nak harap orang? Mak awak boleh selamatkan daripada syaitan ni? Mana boleh kita dengan siapa? Allah. Jadi Allah ajar kita, cukup dia saja. Janganlah minta kat orang lain. Jangan, itu boleh jadi syirik nanti. Nampak? Cukuplah Allah itu yang lindung. Dan cukuplah Allah juga yang tolong. Faham? Boleh? Jadi sebab tu kita kena baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terutamanya baca Quran. Okey? Faham lagi-lagi awak dapat handphone baru. Dapat apa lagi? Baju baru. Semuanya kena juga mohon lindung ni daripada keburukan baju. Sama juga dengan isteri, dengan apa semua kan. Kena lindungi. Ya Allah lindungi. Beri kebaikan daripada apa yang kita dapat. Sebab apa? Syaitan dia sentiasa dengki dengan kita dengan nikmat yang kita ada. Supaya apa? Nikmat itu menjadi masalah untuk kita pula nanti dibuat. Terutamanya Quran. Quran ni satu nikmat yang ada dengan kita. Jadi syaitan ni dia akan ganggu kita. Macam mana syaitan ganggu kita? Dengan Quran. Macam mana? Siapa boleh jawab? Ni? Macam mana syaitan ganggu kita sekarang ni kan kita kena baca kan? Dalam surah 16 ayat 98 Allah kata wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Bila kamu nak baca Quran, mohon perlindungan kepada Allah. Quran kan petunjuk. Kata syaitan takut dengan Quran. Baca Quran syaitan lari. Macam mana pula ni? Tiba-tiba nak baca Quran kena minta perlindungan dengan syaitan. Apa relevannya? Kenapa pula? Macam mana? Macam mana tu? Kan Quran kan? Syaitan takut dengan Quran kita kata kan? Ya ke? Siapa yang ajar surah ayat kursi? Siapa? Siapa yang beritahu ayat kursi ni kan boleh syaitan lari? Siapa yang beritahu tentang tu? Siapa? Tahu? Tak tahu? Syaitan sendiri yang cakap. Bila? Dia jumpa sahabat Nabi. Dia curi kat Baitul Mal. Sahabat tangkap pencuri. Syaitan ni mencuri. Dia jadi manusia, dia curi. Sahabat tu tangkap dia. Lepas tu dia minta lepaskanlah. Dia lepaskan. 3 kali dia curi. Lalu apa? Dia minta lepaskan ni, sahabat tak nak lepas. Nak tak aku ajar satu benda. Dia ajar satu benda. Dia kata, ni baca ni. Ayat kursi ni. Nanti syaitan kelari. Lepas tu sahabat ni tanya Nabi, dia ada orang pencuri tadi dia ajar aku tentang hal ni. Nabi kata, betul yang dia ajar tu betul. Tapi kamu tahu tak tu siapa? Tahu tak siapa? Nabi kata, itulah syaitan. Nampak tak? Dia yang ajar ayat kursi. Apa maksud dia? Maksud dia sebenarnya ayat kursi itu sendiri. Orang baca ayat kursi dia faham Allahu la ilaha, dia yakin dengan Allah, barulah Allah lindung. Ni kalau dia baca macam mentera tak ada apa-apa lah. Syaitan tu boleh ikut balik dibaca.
Faham tak? Ikut je balik. Apa? Alah dia tahu ni tak ada apa-apa lah ni. Faham ah? Sebab tu kita kena faham. Kita baca ni kita faham. Kalau orang tu baca auzubillahi minasyaitanirrajim, sama je, tak ada apa, tak faham pun. Syaitan pun tak takut, syaitan ikut je dia baca. Tapi kalau dia faham ni kata Allah ni siapa? Ni dengan ayat ni barulah berkesan. Syaitan tahu dia ni iman dia tinggi orang ni, bahaya ni. Jangan. Allah akan lindung dia ni orang yang Allah sayang. Pasti Allah lindung sebab dia faham, dia yakin dengan Allah. Tapi baca tak faham apa-apa macam mana? Macam mana nak dapat kan? Faham ah? Quran bukan kitab mentera macam-macam jampi, bukan. Quran kitab kefahaman. Dia masuk dalam jiwa keyakinan manusia. Sebab tu kena faham. Boleh faham? Bukan macam mencera bukan. Tak ada. Bukan, tak sama. Okey? Ingat dia datang dengan keyakinan Quran. Okey. Jadi sebab tu bila kamu nak baca Quran, macam mana cara syaitan ni buat kita ni masalah bila baca Quran? Okey. Tengok Allah kata, bila baca Quran kita kena buat macam ni. 3 benda kita kena buat. Surah 7 ayat 2 atau 4. Tak ada tulis dalam buku ke? Antum ingat tak ayat Ustaz bagi ni? Ingat tak ayat Ustaz bagi? Tulis kat note kecil pun tak apa. Suka ingat. Ustaz bagi ni, awak hafal ni, lepas ni boleh terangkan balik kat orang. Oh, tahu tak syaitan siapa? Oh, ni. Apa kerja syaitan ni? Sekarang ni, siapa yang kena syaitan? Allah. Syaitan buat macam mana? Syaitan akan buat supaya kita tak buat 3 ni. Kita tengok ayat ni. Surah 7, 204. Surat 176. 176. Okey, cuba ikut Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Okey. Okey, ni Allah kata apa? Bila wa'iza dan bila, ya, ni mana apa? Dan bila, okey, quri'al Quran, Quran dibaca. Boleh? Cuba terjemah. Apa dia makna dia? Kabarul? Dan bila Quran siapa baca? Kita baca, ya ke? Jadi nak kisah ke siapa baca? Nak kisah tak siapa baca? Bila Quran dibaca, apa berlaku? Kita dengar tak sesuatu dibaca? Dengarlah kan? Kita nak kisah tak siapa baca Quran? Nak tak? Kita mesti tak pilih orang yang perlu baca Quran. Jadi siapa nama adik? Kat rumah? Sofia, kakak nama? Ain kan? Sofia dengan Ain ke kan? Jadi dia maknanya kita kat rumah, maksud apa Allah kata ni? Quran tu mesti letak kat rak je ke mesti dibaca? Ke dia adalah handphone je ke kena dibaca? Kena tak orang tertentu je baca Quran? Tak. Allah tak peduli siapa baca. Tapi bila Quran dibaca je, tak kisah siapa pun baca, hidayat baca pun, ustaz walaupun ustaz ni siapa pun, ustaz kena dengar tak? Kena dengar tak? Kena dengar, jangan pilih-pilih. Faham? Jadi pertama Quran mesti apa? Mesti disimpan ke dibaca? Ingat ayat ni. Kalau tak baca Quran, kita sedang kawan dengan siapa? Jin. Syaitan lah. Faham tak? Hidayat malam baca Quran, kan? Hidayat sedang kawan dengan siapa? Syaitan, dengan jin. Nak tak kawan dengan syaitan dengan jin? Tak nak kan? Jadi kena banyak baca apa? Quran. Faham tak?
Sedar tak? Selama ni, malah baca Quran sebenarnya kawan dengan syaitan. Tapi kata tak nampak kan? Faham? Jadi Quran mesti dibaca. Siapa baca? Tak kisah siapa baca. Sebab apa? Allah bukan menilai pada tengok siapa yang baca, pangkat apa, tak. Macam mana dia baca Quran. Allah tengok macam mana dia baca Quran. Walaupun ustaz ni, orang pandang ustaz, tapi baca Quran, Allah tengok macam mana cara baca. Bahkan orang yang baca Quran betul-betul lebih baik daripada ustaz. Allah pandang orang itu walaupun siapa pun dia. Tak ada di mata siapa pun. Jadi Allah lihat orang yang cara orang itu membaca Quran. Faham? Allah tak peduli siapa baca, walaupun pangkat dia besar ke, dia ulama besar ke, Allah nak tengok hati dia baca Quran macam mana. Faham Baik. Jadi bila Quran dibaca, apa kita kena buat? Ni adab dengan Quran. Kalau tak ikut adab ni, kita ikut siapa ni? Kita ikut cakap siapa? Syaitan. Allah kata apa? Fastami'u lahu. Faham? Ni, fastami'u maknanya apa? Amal kena buat apa, Mah? Bila Quran dibaca, amal kena buat apa? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? Kena buat apa? Ni apa? Dengar macam mana? Dengar macam mana? Husin? Husin ni kena dengar macam mana kalau orang baca Quran? Mustafa? Hidayat? Boleh tak? Hasan? Selalu dengar orang baca Quran tak? Dengar macam mana? Dengar aja. Macam bunyi ayam tak? Kereta lalu, dengar kan? Dengar kereta lalu? Dengar macam mana? Okey, ini fastami'u ni dengar macam mana? Dengar beri perhatian. Faham? Dengar macam dengar apa? Kalau mak kita panggil kan? Dengar macam mana? Husin, kalau mak panggil Husin, Husin dengar macam mana mak panggil? Ikut kerana panggil untuk apa? Kalau mak kata, Husin, mak nak bagi duit, ataupun Husin, tolong ni, Husin dengar dua-dua tu kan? Husin, tolong mak buat benda ni. Ataupun Husin, ni mak nak bagi gula-gula. Mana Husin dengar betul-betul? Siapa? Sofia? Kalau mak kata, Sofia ni tolong buat mak ni kerja berat ni. Sofia dengar kan, mak cakap kan? Ataupun mak kata, Sofia ni, nah ambil ni, mak nak bagi hadiah. Mana Sofia dengar betul-betul? Ke dua-dua sama? Kalau sama baguslah. Ke lain sikit? Lain sikit ke kan? Mana yang lebih semangat nak dengar? Sat. Tunggulah ni tengah ni kan, tengah buat kerja lain. Macam mana? Beza kan? Sekarang ni bukan mak panggil Ini siapa yang panggil? Dengar. Quran ni siapa yang panggil? Pencipta mak kita, pencipta ayah kita, pencipta kita. Mana panggilan yang lebih besar? Panggilan siapa? Allah. Sebab ni penting. Panggilan Allah ni dia, sebab kebaikan dia siapa? Bukan untuk kita je. Untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk semua. Lebih hebat lagi ni. Kalau mak kita panggil, panggilan untuk apa? Untuk bantu mak kita kan? Bila Allah panggil panggilan untuk bantu mak kita, bantu ayah kita, bantu hidup kita. Mana lagi hebat panggilan? Panggilan mana? Quran. Jadi kita dengar macam mana Quran selama ni? Faham tak panggilan tu? Faham ke tak faham panggilan tu? Ya Allah, macam mana ni? Kita ni hamba pencipta kan? Pernah tak kita faham panggilan tu macam kita kawan kita panggil? Maknanya kita ni hamba yang baik ke hamba yang teruk? Selama ni. Hamba yang baik ke hamba yang teruk ni? Kena mengaku ni. Teruk kan juga kan? Ya Allah. Nampak? Berapa banyak panggilan Allah kita baca Quran ni, Allah panggil kita, tapi kita faham tak Allah nak cakap apa? Tak faham kan? Ya Allah, teruk tak kita? Kawan kita panggil, jom main. Kita faham tak? Kita ikut dengar kan? Mana lagi hebat, Allah ke kawan kita? Mana yang cipta kita, Allah ke kawan kita? Siapa yang bagi kita makan minum, Allah ke kawan kita? Ya Allah, macam mana? Macam mana nak buat? Boleh faham? Sama ni kan? Buat tak benda tu? Sedar tak benda ni? Ni kita kena sedar ni, Ni tujuan Quran turun menyedarkan manusia. Sebab apa? Sebab syaitan memang buat untuk apa? Kita masuk neraka. Boleh? Jadi dengar betul-betul bila Allah sebut, bila Quran dibaca tak kisah apa kita dengar. Ni nasihat siapa? Nasihat siapa?
pencipta kita yang sayang kita, dia nak bagi kita apa? Nak bagi kita rahmat. Faham? Rahmat ni maknanya kasih sayang. Kasih sayang siapa yang sempurna? Kalau lah ustaz sayang anak ustaz kan? Anak kita ada anak, ustaz sayang anak dia, tapi kita tahu kasih sayang kita ke anak kita tak sempurna pun. Kita apa sangat kita boleh bagi kasih sayang? Paling kuat boleh bagi apa? Mak kalau sayang kita boleh bagi apa paling kuat? Duit. Kan? Ya. Allah sayang kita boleh bagi apa? Handphone. Handphone apa sangat? Allah sayang kita dia boleh bagi apa? Nyawa lagi dia bagi apa lagi? Apa? Ya. Apa lagi Allah boleh bagi? Banyak tak Allah bagi ni? Pernafasan ni semua ni kita ni siapa yang bagi ni? Mak kita ke Allah? Kita ni besar badan kita kan? Siapa yang bagi? Ya Allah kan? Mana kalau nak sayang yang mana yang lebih kita perlukan sebenarnya, yang memang kita sangat perlu? Allah. Jadi Allah nak bagi rahmat. Jadi kita ni banyak apa? Tak kenang jasa siapa? Pencipta. Jadi sedarlah dengan Quran. Faham? Tengok. Jadi kita kena dengar. Bila Quran dibaca, tak kira siapa baca, dengarlah sungguh-sungguh. Ini pesanan daripada yang maha sayang, yang maha kasih, yang maha cinta kat kita. Pernah sedar tak dia cinta kita? Pernah sedar tak? Jadi kena sedar. Allah kata ni. Jadi bukti kita sedar, sekarang kita buat. Lepas ni kita baca Quran ni. Kena dengar betul-betul. Listen. Ni bukan hear. Ni listen. Kalau hear, fasma'u je. Fasma'u macam dengar bunyi motor lah. Tutup telinga je kan. Fastami'u, listen. Dengar, fokus. Fokus apa? Bukan dengar bunyi sedap je. Dengar nak faham. Pernah tak awak ni tengok cerita? Siapa pernah tengok cerita? Awak tengok cerita apa? Netflix ke ada? Buka. Apa-apalah. Pernah tak tengok cerita sampai menangis? Pernah? Lepas tu sampai ketawa? Pernah? Pernah? Ya Allah, pernah. Mesti pernah. Tengok cerita betul menangis ketawa? Pernah? Ui, rasa mana ni? Dengar betul-betul ke dengar main-main? Dengar betul-betul, seronok Sekarang ni cerita siapa? Pencipta kan? Kan? Tadi yang awak tengok cerita siapa buat? Orang tu awak kenal tak? Orang tu siapa entah kan? Cerita dia penuh kebaikan ke penuh apa? Cerita dia buat berlakon je. Tipu ke betul-betul? Cerita tipu betul-betul Ain? Tipu tapi sedih Nangis, ya Allah. Sekarang ni tipu ke betul? Kita nanti nak pergi jumpa dia ke nak pergi jumpa yang pembuat cerita tu, drama? Paling kuat kan kita jumpa pengarah tu kan, apa dia boleh bagi kita? Pengarah drama kan? Seronok cerita dia, kita menangis tengok cerita dia kan? Okey, paling kuat kita jumpa dia bagi apa kita? Selfie, apa dapat? Faedah apa dapat? Faedah apa dapat? Besar faedah? Tak ada apa, akhirnya gitu je lah. Dia pun bertambah tinggilah kan, bertambah terkenal lah kan, habislah. Sekarang ni yang pencipta ni, dia nak bagi apa? Ni pengarah paling besar ni dia nak bagi apa? Daripada kita lahir dia dah bagi tak sesuatu. Saat kita lahir je dia dah bagi macam-macam kan. Sampai dia nak bagi apa? Ni nak bagi syurga, nak selamat kita daripada neraka ni kan. Tiba-tiba kita tak pernah kagum pun, tak pernah dengar. Patut tak? Patut ke tak patut? Patut ke tak patut? Tak patut, ya Allah. Banyak tak dosa kita dengan Allah? Banyak tak dosa kita dengan Allah? Banyak tak, Hasin? Banyak. Selama ni kita dengar tak dengar nasihat Allah kan? Kita dengar cerita-cerita semua, kita seronok, suka, gelak. Pernah tak baca Quran nangis-nangis? Sebab Allah kata, ya Allah, takut. Pernah tak? Pernah? Pernah tak gelak-gelak suka sebab cerita pasal syurga? Ya Allah, rasa macam tengok movie betul-betul, syurga nak dapat ni. Pernah tak? Terbalik kan? Tengok cerita orang buat, nangis, gelak. Tengok yang Allah buat betul-betul, tak nangis, tak gelak. Maknanya kita ni macam mana? Sempurna tak iman kita ni? Tak sempurna. Sebab apa? Sebab ni lah, ayat ni kita tak buat. Jadi bila Quran baca, kena buat apa? Dengar betul-betul untuk apa? Sebab tu lah ni. Seterusnya Allah kata apa? Wa'an si? Apa makna wa'an si tu? Ansit tu apa? Ansit ni? Ain? Ingat nak mana? Takkan tak tahu. Ansit apa? Ansit ni maknanya diam. Maknanya tak ada buat benda lain. Tak ada buat benda lain. Fokus. Okey, apa benda yang Kamarul buat? Kamarul bila buat benda ni, Kamarul tak akan buat benda lain. Okey, time Amarul main game kan? Ada tak Amarul buat benda lain? Kamarul buat benda lain? Mak panggil pun kalau boleh unseat juga kan? Tak boleh, saya nak selesaikan saya punya kerja. Betul? Kan? Ya. Kita bila Quran ni kan,
Kita sambil-sambil dalam kereta kan, dengar-dengar macam tu, lepas tu tak ada apa-apa kan? Dengar untuk macam dengar lagu je ke? Boleh tak kita baca Quran sambil-sambil main WhatsApp? Sampai tu kita baca Quran, TV kat depan, boleh? Patut tak kita buat Quran macam tu? Patut tak? Banyak tak kita buat macam tu? Banyak ke tak banyak? Banyak kan? Tapi bila kita main pandai, kita alihkan benda, jangan kacau saya. Ini saya punya kerja. Betul tak? Sepatutnya mana yang kita buat bila baca Quran, jangan kacau saya. Ini saya punya dengan Tuhan. Mana yang lagi patut? Game ke Quran? Maknanya kita beriman kat game ke beriman kat firman Allah? Sebenarnya. Selama ni. Kita ikut syaitan ke ikut pencipta? Selama ni kita ni. Jawablah. Kena jujur. Jawab, kita ikut syaitan ke ikut Allah sebenarnya? Sedar tak? Kena sedar. Inilah Quran. Quran menyedarkan kita. Ya Allah, selama ni kita ikut siapa? Sofia? Ya Allah, mengaku pun. Masya Allah. Betul, kena mengaku. Faham? Bila mengaku pun kita tahu, saya salah. Ya Allah, aku salah. Jadi kita kena baiki. Ini tadabbur. Faham? Jadi, tengok. Bila Quran dibaca, kita kena fokus dengar, nak faham. Cara untuk dapat kefahaman, jangan ada gangguan. Hindarkan gangguan. Siapa yang boleh hindar? Kita kena usaha lari daripada gangguan. Hari ni kita biarkan diri kita terganggu kan. Tapi bila hal yang kita suka, nafsu kita, kalau boleh lain jangan ganggu. Betul tak betul? Ya Allah, kenapa? Nampak? Sebab tu akhirnya kita hidup apa? Ni Allah kata, la'allakum, supaya kamu dirahmati. Allah nak bagi kita rahmat. Ni. Jadi kalau kita ni nak sayang, rahmat ni apa rahmat paling besar? Ni. Rahmat paling besar selamat daripada azab api neraka. Faham? Ni rahmat paling besar. Jadi Allah nak bebas, nak selamatkan kita daripada ni gangguan syaitan. Apa cara kita dah dapat rahmat Allah dan selamat daripada syaitan? Sebab itu makna syaitan ni, makna dia apa? Ba'uda anir rahmatillah. Menjauhkan manusia daripada rahmat Allah. Itulah syaitan. Kalau kawan kita, dia ajak kita nak baca Quran, dia ajak kita main, dia sedang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Maka itu nama dia syaitan. Faham tak? Sesuatu yang menjauhkan manusia daripada rahmat Allah, tengok TV je, main game, itu nama dia syaitan. Bukan dalam bentuk jin saja. Game itu adalah syaitan untuk awak. Sebab dia jauhkan Allah daripada rahmat Allah. Kalau kita nak dekat dengan rahmat Allah, kena buat 3 benda. Kenapa? Bila Quran dibaca, kenapa? Dengar, ini nasihat pesanan dari pencipta kita. Faham? Lebih besar daripada segala nasihat yang lain. Okey? Dan kita kena tak boleh buat kerja lain sepatutnya. Kena fokus, ambil masa untuk dia. Faham? Betul tak? Boleh ke sambil-sambil buat kerja? Tak boleh, lain tak boleh. Main game pun tak nak kena ganggu kan? Ni nak dengar, nak selamat daripada kena bakar dengan api. Game tu kalau accident kereta tu pun tak mati pun kan? Accident, alamak, tengok, ulang balik je. Tapi tengok awak punya jaga. Kan? Tapi ni, kalau dah kena, boleh ulang balik tak? Macam game tu? Boleh? Tak boleh dah, habis. Ramai nanti orang merayu nak keluar neraka, tapi tak boleh keluar dah. Jangan sampai kita mati nanti begitu jadinya. Faham? Ha? Jadi masa hidup ni, belum mati lagi ni semua kan? Okey, kita belajar betulkan diri. Faham? Quran baca betul-betul, dan untuk faham, kena belajar ni. Dan jangan ada gangguan. Supaya apa? Allah sayang kita. Bila Allah rahmati kita, segala kebaikan kita nak buat jadi mudah. Dulu susah ni, benda nanti jadi mudah. Cara dia apa? Ni, dapatkan rahmat Allah. Usaha paksa diri untuk buat 3 benda ni. Allah akan bagi 3 benda ni, kita buat nanti jadi mudah aje. Sekarang ni susah, banyak gangguan. Oi, macam mana ni dengan Facebook lagi, dengan Instagram, dengan apa semua. Macamnya. Gangguan kan? Macam mana nak hindarkan tu? Kalau kita buat benda ni, usaha, insya-Allah benda yang susah jadi mudah. Gangguan itu jadi mudah untuk kita tepis. Boleh faham? Boleh tak? Jadi kita kena berlindung dengan Allah ni. Ini tujuan kita. Jadi baca lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buka Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Boleh faham? Sebab apa kita kena berlindung kepada Allah syaitan direjam? Sebab syaitan itu apa? Musuh kita. Apa dia buat? Tujuan matlamat utama dia nak kita kena bakar dalam neraka. Jadi syaitan tu dia tak nampak, dia terlalu halus. Siapa yang maha halus yang boleh selamatkan kita? Yang maha melihat siapa? Allah. Siapa yang lebih kenal syaitan? Siapa? Allah. Jadi cukuplah Allah itu menjadi siapa? Pelindung kita dan penolong kita. Macam mana pula Allah nak bagi Allah ni lindung kita dan tolong kita? Dapatkan kasih sayang dia. Macam mana cara nak dapat kasih sayang Allah?
Ni, buat apa? Quran dibaca. Baca untuk apa? Dengar betul-betul, kena faham. Jangan buat benda, dan fokus. Hindari segala lara, segala maksiat-maksiat, segala permainan-permainan, hiburan-hiburan, hindarkan. Barulah dapat apa? Rahmat. Manakala syaitan dia terbalik. Dia suruh kita apa? Berhibur semua, lalai semua sekali. Lawan Jadi kalau kita buat tu, kita ikut syaitan. Kalau kita buat ni, kita ikut Allah. Boleh? Inilah awak baca banyak-banyak ni. Jadi sekarang ni bila kita rasa malas ni nak buat yang 3 ni, kita kena baca apa? Baca apa ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca dengan apa? Baca saja ke dengan keyakinan hati, dengan rasa? Kena rasa sedar. Ya Allah, aku berlindung ni, syaitan nak ganggu saya ni, tolonglah saya. Kuatkan hati saya. Boleh? Boleh? Boleh, Adif? Okey, hari ni kita tadabbur teruslah, senang dah ulang ni. Baik, saya rasa mudah-mudahan boleh dapat kefahaman yang lebih baiklah bila baca a'udzubillah ni. Dapat ni? Okey, boleh Sofia? Okey, Kak. Baik, jadi Ustaz minta maaf lah berapa terkasar. Ini memang kita kena macam tu. Sedikit teguran untuk diri sendiri Ustaz dan juga antum semua. Jadi mudah-mudahan kita bersemangat dengan Quran ni. Subhanakallahumma. Tutup dengan tasbih kifarah. Baca tasbih kifarah, baca surah Al-As sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.